Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video Jom Belajar Sains SPM kali ini, cikgu akan kongsikan cara untuk menjawab soalan bahagian A video keempat. Okey, Assalamualaikum. So, untuk video keempat ni kita akan sambung soalan bahagian A SPM 2019 untuk soalan nombor 4. Okey, Darjah 3 menunjukkan suatu eksperimen untuk mengkaji ketahanan. Okey, tengok dia ada tujuan. Okey, bila awak nak jawab soalan, gariskan tujuan untuk mengkaji ketahanan terhadap kakisan bagi alloy dan bukan logam. Okey, jadi dekat sini mengkaji ketahanan terhadap kakisan bagi alloy dan logam tulen logam tulen. So, dekat sini bila ada lepas perkataan untuk mengkaji, sebelah dia ni ketahanan terhadap kakisan ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Kalau soalan tu kata untuk mengkaji kesan, lepas perkataan kesan itu adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi lah. Okey, contoh untuk mengkaji kesan suhu. Jadi suhu tu adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Kalau soalan kata untuk mengkaji, terus dia lepas perkataan dia, ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Selalunya macam itulah ya. Okey, bagi alloy dan logam tulen. So, kat sini alloy dan logam tulen ni adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey, itu daripada tujuan. Sekarang tengok pada rajah. Okey, satu dia guna sudu keluli, satu lagi dia guna sudu besi. Jadi ini adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi. So, larutan natrium klorida dua-dua ada kan? Jadi bila dua-dua ada, ini adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, kita tengok soalan 3. Jadual 3. Jadual 3 menunjukkan keadaan kedua-dua sudu selepas 3 hari. Okey, selepas 3 hari. Okey, awak tengok dekat sini keluli tak ada, dia suruh kita isi nanti. Besi berubah warna. Okey, soalan dia, berdasarkan pemerhatian pada rajah 3, lengkapkan jadual 3. Okey, jadi kat sini kita kena tengok ya. Okey, yang ni sudu besi dah berubah warna, dia menjadi warna perang ataupun kat sini dia jadi hitam kan. Yang ni ada tak perubahan warna apa-apa? Tak ada. Jadi dekat sini kita tulis warna tidak berubah atau tiada perubahan warna. Tiada perubahan warna. Okey. Ataupun nak tulis putih pun diterima, tapi tak berapa tepat lah. Yang tepatnya adalah warna tidak berubah atau tiada perubahan warna. Okey. Itu soalan A. Okey, sekarang kita tengok soalan B. Soalan B. Okey. Untuk soalan B, nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. Okey. Cikgu tak pasti cikgu awak ajar macam mana, tapi kalau saya selalu ajar pelajar saya untuk jawab hipotesis, dia macam jadi satu tagline lah. Tagline. Kan? Maksudnya kalau nak buat hipotesis, kita akan guna jika maka. Macam tu. Okey, jadi selalu saya ajar pelajar saya jika makalah, tapi sebenarnya hipotesis asalkan ada pemboleh ubah yang dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas dan arah dia, maksudnya hubungan di antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas, itu dah dikira hipotesis dan boleh diterima. Okey, cuma cikgu selalu ajar pelajar cikgu akan gunakan jika pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey, sini ada ayat dia yang kita akan tambah, maka kita akan masukkan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, ada kesinambungan ayat itulah kita tengok pada eksperimen. Okey. So cikgu ajar pelajar cikgu macam ni lah. Sebab apa? Dia akan jadi satu apa kita panggil? Satu format untuk pelajar ingatlah. Bila kata hipotesis, hipotesis jika maka. Pelajar tu akan ingat macam itulah. Okey, so kita tengok kat sini. So, tadi pemboleh ubah yang dimanipulasi dia, kita ada dua dekat sini. Okey, sorry, cikgu lupa tadi nak tunjuk. Okey, kat sini ya. Kat sini. Okey. So, jenis sudu adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi.
Keadaan sudu pula adalah pemboleh ubah bergerak balas. Hipotesis dia tidak mahu benda yang umum. Okey, janganlah tulis jenis sudu pula. Okey, tapi kita akan ambil sama ada keluli atau besi. Okey, yang mana berubah warna, yang mana tidak berubah warna, ataupun yang mana tahan terhadap kakisan, yang mana tidak tahan terhadap kakisan. Itu untuk hipotesis. Jangan tulis jika jenis sudu berbeza maka keadaan sudu berbeza, itu salah. Okey, berbeza-berbeza tu terlalu umum. Okey, jadi cikgu akan ambil yang ini. Lupa pula. Cikgu akan ambil yang besi ni ya. Besi. Okey, sebab dia ada berubah warna kan. Tak kisah nak ambil keluli pun boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu bagi contoh untuk besi. Okey, jadi satu lagi, kalau awak gunakan pemboleh ubah bergerak balas tu yang kita nampak untuk pemerhatian, maksudnya pemboleh ubah bergerak balas tu adalah pemerhatian, awak kena nyatakan situasi ataupun apa yang kita buat pada bahan tu. Okey, saya bagi contoh. Okey, jika sudu besi kan. Sudu besi tadi kita letak mana? Kita letak dalam, okey, direndam sudu besi. Kita buat apa kan? Kita rendam dia. Direndam dalam apa tadi? Ni. Dalam larutan natrium klorida. Okey, dalam larutan natrium klorida. Kalau awak nak tulis pemerhatian memang kena masukkan ya, macam ni lah. Tapi kalau awak tulis yang satu lagi, nanti cikgu bagi contoh lah. Okey, maka apa jadi kepada sudu besi tadi? Sudu berubah warna. So ini adalah pemerhatian. Okey, so pemerhatian. Kita guna pemerhatian. Berubah warna ni adalah pemerhatian. Jadi, awak kena nyatakanlah dia keadaan dia direndam dalam larutan natrium klorida. Tapi, kalau awak nak ambil yang ketahanan terhadap kakisan tadi, maksudnya sudu besi tidak tahan kakisan kan? So, tak perlu tulis direndam dalam natrium klorida lah. Contoh macam ni. Sudu besi tidak tahan terhadap kakisan. Itu tak perlu tulis direndam. Ataupun sudu keluli lebih tahan terhadap kakisan berbanding sudu besi. Itu pun boleh jugalah. Ini kaedah yang saya ajar pelajar saya, sebab saya ajar jika maka untuk hipotesis. Tapi sebenarnya kalau anda bagi, yang penting ada pemboleh ubah yang dimanipulasi ataupun pemboleh ubah bergerak balas, dan juga ada hubungan dia, keputusan dia lah, dia tetap diterima. Macam contoh, sudu keluli lebih tahan terhadap kakisan berbanding sudu besi. Sudu keluli tu adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi, tahan terhadap kakisan tu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Lebih itu adalah hubungan dia, jadi itu pun dikira sebagai hipotesis. Boleh belajar? Okey, sekarang ni kita tengok kepada soalan C. Apakah pemboleh ubah bergerak balas? Okey, jadi bergerak balas ni satu, kita boleh tulis keadaan sudu, sebab kat sini kan tadi dekat jadual ni keadaan sudu kan. So boleh tulis keadaan sudu. Ataupun boleh juga ambil daripada ayat atas ni. Ni tadi cikgu dah tuliskan ketahanan terhadap kakisan. Itu pun boleh. Ataupun ketahanan terhadap kakisan. Itu pun boleh. Okey, keadaan sudu tu pemerhatian. Ketahanan terhadap kakisan tu adalah untuk inferen. Okey, soalan D. Soalan D. Okey, senarai berikut adalah contoh bahan. Dia bagi kuprum, gansa, duralumin, timah. Okey, kelaskan bahan-bahan tersebut kepada alloy dan logam tulen. Dia suruh kelaskan. So, kuprum tu apa? Kuprum adalah logam tulen. Duralumin tu apa? Duralumin adalah alloy.
Duralumin. Awak belajar kan dalam bab 9. Okey, duralumin adalah alloy. Gansa pun alloy. Alloy ni awak belajar keluli, pewter, duralumin, gansa dengan satu lagi loyang. Okey, kuprum pula, timah pula adalah logam tuling. So itulah jawapan dia. Okey. So 2 markah dekat sini 2 markah. Okey, kalau betul semua 2 markah. Kalau satu salah dia akan jadi 1 je lah. Okey, kalau 2 salah kosong. Sorry. Kalau 2 salah masih lagi 1 markah, tapi kalau 1 je betul kosong. Okey. Okey, so kita dah selesai bincang soalan nombor 4. Okey, terima kasih kerana menonton video ini. Bye.